Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, semua murid-murid cikgu sudah bersedia? Mari belajar bersama Cikgu Fairul. Baiklah, kepada semua murid tahun 4 Arif dan 4 Bijak. Hari ini kita akan belajar reka bentuk teknologi pada muka surat 9 dan 10 buku teks kamu. Okey, baik. Tajuk kita pada hari ini adalah berkenaan, kalau kamu lihat di buku teks muka surat 9 dan 10, iaitu apabila berlakunya kemalangan. Ya, jika berlaku kemalangan atau kecederaan di dalam bengkel, kita perlulah merawatnya dengan segera. Ikut langkah rawatan yang betul. Okey, jadi kita lihat dalam buku teks itu, jadi kita akan bincang pada hari ini bersama dengan kamu tentang cara-cara untuk kita lakukan rawatan ataupun kecederaan yang betul, dan bila berlaku kemalangan, apa yang perlu kita lakukan semasa kita di dalam bengkel. Baik. Yang pertama adalah merawat luka melecur. Okey, bila kita nampak tajuk dia merawat luka melecur ni, apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya luka melecur? Selanjutnya ia melibatkan benda-benda yang terhasil daripada api, ya. Dan kemudian ada cecair-cecair yang seperti asid yang akan kena pada kulit, dia akan memberi, orang kata, kesan melecur pada diri kita. Kadang-kadang ada percikan elektrik api daripada suis yang rosak kena pada kulit kita dan dia akan menyebabkan melecur. Jadi bagaimana kita nak merawatnya? Okey, lihat pada buku teks kamu, pada gambar-gambar yang tertera itu, kamu lihat pada gambar rajah yang pertama. Okey, gambar rajah yang pertama di sini, kamu lihat di gambar itu ada tangan dan letak di bawah paip air. Apa tujuan dia? Jadi tujuan dia ialah untuk siram kawasan yang melecur di bawah aliran air. Sebab bila melecur ni, pasti kamu dalam keadaan kesakitan dan kamu terasa seperti bahan kepanasan. Jadi kita nak mengurangkan kepedihan yang berlaku pada kawasan yang terkena lecuran tersebut. Ya, jadi oleh itu kita letakkan luka melecur itu di bawah aliran air. Tapi kamu kena pastikanlah aliran air itu bila kamu buka dia air yang kata sejuk biasa. Bukan kadang-kadang kita buka paip air, dia air itu jadi panas. Kalau panas kamu pergi letak pula tangan yang melecur, maka akan menyebabkan luka tu lagi lebih sensitif, lagi teruk lah. Okey, baik. Setelah kamu siram di bawah paip air, kamu tengok langkah kedua. Langkah kedua iaitu sapukan krim atau lotion yang sesuai untuk merawat kelecuran. Okey, sapu krim atau lotion. Okey, benda ni kamu boleh dapat dalam peti kecemasan. Dia ada krim dia. Ya, bukan kamu pergi ambil sebarang krim. Nampak krim pencuci muka ke kamu pergi letak. Tak boleh. Dia ada krim atau lotion yang khusus untuk merawat kelecuran. Ya. Ada setengah orang kata ambil susu, ambil kicap, letak. Tu mungkin petua-petua orang-orang yang terdahulu. Nah, tapi nak letak mungkin dia akan ada kesan di sebalik belakang hari lah, mungkin akan kesan nampak bekas-bekas cecair kicap tu masih melekat. Jadi jangan kita amalkan. Seboleh-boleh mencari krim atau lotion yang betul letak untuk merawat kelecuran. Okey, yang ketiga, berjumpa dengan pegawai perubatan dengan segera. Setelah kita dah buat langkah pertama dan kedua, barulah kita pergi berjumpa dengan doktor atau ke klinik yang berhampiran untuk mendapat rawatan lanjut, rawatan segera. Sebab kamu tak boleh balik rumah. Maksudnya pihak sekolah ni kenalah telefon mak ayah kamu dan minta kebenaran untuk menghantar ke hospital sebagai contoh. Dan mak ayah kata setuju, dan mak ayah akan jumpa dengan kamu, dengan cikgu di sekolah, di hospital ataupun di klinik yang dipersetujui lah. Itu tindakan yang sepatutnya lah. Kalau kata mak ayah nak ambil kamu kat sekolah dan bawa balik, itu di luar bidang kuasa cikgu lah. Okey, baik. Sekolah insya-Allah akan berhubung bila berlaku sesuatu kemalangan terhadap kamu. Okey, akan berhubung dengan mak ayah. Apa-apa mak ayah akan dimaklumkan terlebih dahulu. Okey, itu merawat luka lecur. Seterusnya,
Terkena renjatan elektrik. Tajuk ni yang seterusnya ni adalah terkena renjatan elektrik. Apa dia ni? Okey, baik, kita tengok pada gambar dia. Okey, pada gambar tu di buku teks kamu boleh lihat gambar pertama ada seorang dewasa, mungkin cikgu ke ataupun siapa-siapa. Dan ni kamu. Dan ni suis elektrik yang ada pada dinding. Tak kira lah dinding dalam bengkel ataupun di luar sekolah. Okey. Dan kamu menggunakan objek. Sesuatu objek dan kamu masukkan ke dalam suis elektrik. Jika objek tersebut kamu guna daripada besi atau yang boleh menyebabkan aliran elektrik ini berlaku renjatan, jadi kamu akan kena lah. Kena. Okey, kamu boleh tengok gambar yang kedua dan ketiga apa yang berlaku. Jadi sekarang ni kamu tengok bila berlaku macam ni, jika di sekolah, di dalam bengkel, di dalam kelas atau mana-mana tempat yang kamu nampak rakan kamu jadi seperti ini, kamu nampak yang pertama sekali tangan dia sentuh di swing dan duduk keras macam ni. Pertama sekali, jangan sentuh mangsa. Kamu jangan sentuh dia. Sebab badan dia ni penuh dengan arus elektrik. Jika kamu sentuh, maka kamu akan jadi seperti dia. Kamu orang yang kedua berada di belakang, jadi keras batu. Sengak. Sambil bergigil. Sebab badan kamu sekarang ni berlaku renjatan elektrik penuh dalam badan. Okey? Tak mampu berkata apa-apa dah. Jika kamu sentuh, dah ada 2 orang. Kalau ada orang ketiga pergi sentuh, jadi 3. Beratok semua. Jadi bila berlaku macam ni, yang pertama sekali, mata kamu mesti tengok. Tangan dia kalau sentuh elektrik ni, maksudnya dia dah berlaku renjatan elektrik. Apa yang perlu kamu lakukan? Okey? Okey, kamu kalau ikut buku ni, dia ajak kamu lah cara nak buat. Tapi sebab kamu masih lagi murid sekolah rendah, kamu perlu maklum kepada cikgu. Kena maklum kepada cikgu. Jika berlaku di rumah, kamu kena maklum kepada orang yang lebih dewasa daripada kamu. Yang boleh berfikir dengan waras. Kan? Jangan kamu yang buat. Melainkan kata tak ada siapa dah, hanya kamu saja, dan kita tak nak biar rakan kita ni duduk terlalu lama yang boleh membawa maut. Jadi inilah langkah dia. Kamu tengok langkah kedua. Alihkan mangsa daripada punca renjatan menggunakan bahan penebat seperti kayu atau tali pinggang. Bahan penebat ni maksudnya kayu tu tidak boleh mengalir elektrik. Kamu pilih kayu tu jangan ada besi pula. Kamu cucuk tu lagi takut dia mengalir elektrik. Pastikan kayu tu memang sepenuhnya kayu. Tak ada unsur-unsur besi kat situ, paku ke apa. Kemudian tali pinggang pun sama. Okay, tali pinggang tu tak ada yang besi. Betul-betul dia kulit ataupun daripada plastik yang kita beli pasar malam harga RM5, RM10 tu. Okey. Pastikan semua tu bahan penebat yang tak ada mengandungi besi. Ataupun getah paip air tu. Yang tu memang kita confirm tak ada apa besi, melainkan kepala dia depan tu lah, kepala pilih air kita sembung tu kan. Yang tu mungkin boleh mengalirkan elektrik. Jadi itu kita nak selamatkan orang, tengok macam gambar dibuat tu. Okey, sebab apa nak buat macam ni? Sebab kita nak tarik mangsa ni daripada tangan dia, daripada Swiss. Okey? Dan satu lagi, kalau kita ada kayu, kita akan pukul. Kita akan pukul tangan mangsa tu di Swiss ni, kita pukul dia ni. Bukan pukul cara kuat, pukul manja lah. Supaya tangan dia ni dapat ditarik atau diputuskan daripada renjatan ni, daripada kawasan ni. Bukan potong tangan dia, tak. Kita pukul untuk dia terkeluar tangan dia tu dengan besi yang dipegang tu daripada punca yang ni lah. Punca Swiss ni. Okey, punca Swiss ni. Okey. 2 kaedah, tarik, dan satu lagi kamu boleh pukul manja. Buat pukulan manja kepada tangan. Okey. Baik. Kemudian bila kamu dapat keluarkan, tarik mangsa daripada kawasan renjatan elektrik, nombor 3, kamu tengok, rehatkan mangsa di tempat yang selesa dan dapatkan bantuan.
Okey, kamu letak dia baringkan. Nah, baringkan dia di lantai macam ni. Kalau ikutnya ada kedudukan untuk bagi selesa. Yang ni kalau kita buka sekolah nanti, cikgu akan ajarlah cara duduk dia yang betul. Macam ni pun boleh. Nah, macam ni pun boleh. Tapi kamu jangan ajak kawan-kawan ramai-ramai duduk keliling dia pula. Kita nak bagi ruang untuk dia mudah bernafas sebab dia dah melalui satu detik yang cukup, orang kata bahaya, yang boleh menyebabkan dia hidup ataupun mati. Ha? Okey. Baik. Jadi bila ada keadaan selesa ni, bolehlah kita mendapatkan bantuan, mau panggil apa? Kedai telefon 999 dan sebagainya lah. Right. So, selesai tentang tajuk terkena renjatan elektrik. Baik, kita pergi tajuk yang seterusnya. Baik, kamu tengok muka surat 10 ke tak silap cikgu yang ni. Okey, kamu tengok situ, dia kata situ, perhatikan contoh pelan laluan kecemasan yang terdapat di dalam bengkel RBT di bawah. Okey, bayangkan kata ni lah bengkel RBT kita lah dah. Ceritakan tindakan yang perlu dilakukan jika berlaku kecemasan. Jadi kamu tengok kat sini, kamu amati pelan dalam bilik RBT ni. Kita lihat ada tingkap sini 1, 2, 3, 4 dan 5, dan pintu ada 2. Kita tengok carta pergerakan keluar tu menunjukkan arah semua keluar kepada pintu. Okey. Orang yang berada di sini akan lari keluar terus. Orang yang di sini akan lari keluar ikut sini. Oh, putar balik. Okey. Nah. Jadi ini arah untuk kita keluar cara yang selamat daripada bila berlakunya kemalangan di dalam bilik RBT. Siapa yang berada berhampiran dengan pintu, dia akan keluar ikut pintu tu lah. Jangan kata ada orang yang duduk di pintu sini, dia duduk di sini tapi dia tak mau keluar sini. Dia nak keluar ikut pintu belakang ni. Tak boleh lah. Yang duduk di sini nak keluar, lari main sini, keluar sini. Itu bukan nak melarikan diri, itu dah nak mencari maut. Okey? Pintu dekat dah ada, gunalah laluan yang paling hampir. Okey. Ha? Okey, ni pun benda ni pun ada di dalam kelas kamu. Cikgu-cikgu kelas kamu dah buat aliran keluar dan masuk dan untuk kita keluar. Okey? Baik. Itu selesai di bahagian pelan laluan kecemasan. Okey, seterusnya kita bincang kat sini iaitu di mana bengkel RBT hendaklah mempunyai alat pemadam api dan peti pertolongan cemas. Pastikan kedua-duanya dalam keadaan baik. Okey? Jadi kamu boleh lihat kat sini, ini adalah peti pertolongan cemas. Jadi bila berlaku kecemasan, baru kita akan ambil peti pertolongan cemas ni dan menggunakan bahan-bahan yang ada di dalam tu untuk membuat rawatan awal kepada mangsa. Nah, kalau tak ada berlaku kemalangan apa, jangan duk gatai buka. Okey, sebab dia dalam tu ubat-ubatan banyak. Lagi tersilap ambil ke apa, lagi buh kat hidung, pingsan kawan. Jadi jangan ambil tanpa pemerhatian ataupun daripada kawalan guru. Okey? Semua benda-benda ni nak ambil, nak sentuh, mestilah di bawah pengetahuan guru. Okey, tu pasal peti pertolongan cemas. Seterusnya, mesti kamu kenal benda ni, alat pemadam api. Okey, tong yang berwarna merah ni. Di sekolah kita pun ada, kat dewan ada, tingkat atas pun ada, kat kelas kamu pun ada. Jadi ini kita panggil alat pemadam api. Kegunaan dia untuk memadam kebakaran kecil. Api yang baru nak mula tu, sebelum dia besar, kita akan padam. Sebab apa? Bila dia kecil tu, kita boleh lagi. Kalau bila dia dah besar, dia bukan lagi kawan kita lah. Dia dah jadi musuh. Susah nak padam. Okey? Jadi cara dia macam mana kita nak guna alat pemadam api ni? Okey, yang pertama kita kena angkat dia lah keluar daripada tempat dia sangkut tu. Kena ambil dia, bawa turun. Dia berat lah. Bukan takat 1 kilo, 2 kilo. Dia berat, memang berat. Okey, bila angkat dia tu hati-hati. Kalau kamu masih murid sekolah rendah ni, kamu kena 2 atau 3 orang untuk mengangkat ni. Kalau cikgu boleh angkat seorang. Okey, bila dah angkat letak di bawah tu, tindakan pertama kamu tengok
Nombor 1 tu tarik pin picu. Nampak tak dekat jari dia tu? Okey, dekat jari dia tu, nampak jari tu? Ni saya bulatkan dia. Okey, jari tu dia ada pin, kita akan tarik. Itu ada dipanggil pin picu keselamatan lah. Pin keselamatan. Okey? Kalau tak ada benda ni, bahayalah. Silat-silat lagi bila kamu tekan, dia akan keluarlah serbuk putih tu. Okey, yang kedua, kamu pegang tengok macam tu. Tangan satu pegang pada pemegang handle dia. Kita nak tekan tu. Satu lagi, hose dia kamu kena pegang. Ni nah, ada dua. Dan kamu kena halakan muncul ke arah api mengikut arah angin. Bukan lawan angin. Okey, arah angin. Kalau angin main daripada sini, kamu tak boleh lah tu lawan. Angin daripada belakang ni. Kamu kena tengok situasi dia lah. Okey. Sebab kalau kamu padam angin main ke depan kamu ni, api akan datang ke arah kamu. Jadi agak sukar untuk memadam. Okey. Bila kamu dah duduk dalam keadaan yang betul, muncul hose pun dah berada pada kedudukan dasar api, bukan atas dah, dasar di bawah ni. Okey. Barulah kamu tekan tuas. Yang ni kita panggil tuas. Kita tekan secukup-cukup je. Sambil tangan kita bergerak ke kiri kanan untuk memadamkan api di hadapan kita. Kamu kena layang. Tengok gambar nombor 4, dia kata layangkan muncul ke kiri dan ke kanan. Ke kiri dan ke kanan. Ke kiri dan ke kanan. Macam tu lah. Bukan atas bawah. Kiri kanan. Kiri kanan. Kiri kanan. Okey. Boleh lah. Baik. Itu yang kita nak belajar pada hari ini. Keselamatan bila berlaku kemalangan. Okey. Jadi kamu boleh baca selebihnya di buku teks dan boleh rujuk balik video cikgu untuk penerangan-penerangan yang lebih lanjut. Okey. So that's all untuk hari ini. Jaga diri kamu semua. Nanti cikgu akan bagi tugasan dalam grup. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Cheerio. Bye-bye.